Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang jana kuasa suria. Masih dalam bab 3, sumber tenaga. Tenaga suria lebih sinonim kepada sistem solar fotovoltaik PV. Sistem ini menggunakan cahaya matahari sebagai sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik. Sebagaimana stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa solar PV juga memerlukan kawasan yang luas untuk menempatkan panel solar PV. Antara kelebihan sistem solar PV ini ialah tiada sebarang pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bunyi, radioaktif dan sisa buangan pepejal. Malah, kos kendalian dan keperluan servis juga rendah serta mempunyai jangka hayat penggunaan yang panjang iaitu boleh mencapai sehingga 30 tahun. Baik, kita lihat pada rajah di bawah ni. Ini ialah rajah sistem solar fotovoltaik ataupun PV. Baik. Kalau kita lihat pada rajah ni, panel solar PV ni, ya, dia disusun di dalam satu tempat ataupun kawasan yang sangat luas, supaya dapat menerima cahaya matahari. Baik, solar PV ni ataupun fotovoltaik ni, dia berada di tempat yang lapang. Tempat yang lapang dapat menerima sumber cahaya matahari yang banyak dan secukupnya supaya dapat menukarkan jumlah tenaga solar yang banyak kepada tenaga elektrik. Dekat Malaysia sekarang ni jana kuasa ni sedang dibangunkan secara besar-besaran lah. Kalau kita tengok dekat internet, kalau kita tak dapat pergi tengok di tempat yang sebenar, ya, banyak sumber-sumber gambar-gambar yang boleh kita lihat ladang-ladang solar yang ada kat Malaysia ni. Kalau dalam buku ni ada satu contoh di Sepang, tapi sebenarnya bukan ada kat Sepang je, ada banyak lagi tempat yang sudah menggunakan sistem solar ni sebagai satu jana kuasa. Baik, kalau kita lihat dalam rajah ni, panel solar, papan suis, pengawal beban ada dekat sini, sistem penyimpan, penyongsang, AU, beban arus ulang-alik, beban arus ulang-alik yang dibekalkan kepada pengguna. Asalnya arus yang dihasilkan adalah arus terus, kemudian ditukar kepada arus ulang-alik. Ini ialah beberapa gambar ladang solar yang ada di Malaysia ni. Okey, yang ini pula ialah kedudukan jana kuasa yang berada di Malaysia. Kalau kita nak tengok bilangan jana kuasa solar tu yang dalam petak warna hijau, dalam petak warna hijau tu ialah jana kuasa solar yang berada di Malaysia. Ini yang besar-besar lah, bukan yang kecil-kecil tu. Okey, inilah jana kuasa tenaga solar yang berada di Semenanjung Malaysia. Seterusnya kita lihat gambar rajah blok. Baik, yang pertama tenaga cahaya. Pancaran sinaran matahari ke permukaan panel solar PV yang terdedah.
tenaga cahaya ni ditukar kepada tenaga elektrik di mana? Pada panel solar PV yang menghasilkan cas elektrik melalui tindak balas kimia. Di dalam panel solar PV ni tindak balas kimia berlaku di mana tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Kaedah penghasilan tenaga elektrik solar PV. Tidak memerlukan sebarang turbin untuk menjana elektrik. Sistem ini menggunakan kaedah tindak balas kimia daripada bahan separuh pengalir. Baik, dalam sistem jana kuasa solar ni turbin tidak digunakan. Kalau kita belajar yang sebelum-sebelum ni, sama ada jana kuasa angin ataupun jana kuasa elektrik hidro, di mana turbin digandingkan dengan penjana, di mana turbin dalam jana kuasa hidro diputarkan oleh aliran air di dalam empis air. Kemudian apabila turbin berputar, dia memutarkan penjana dan menghasilkan tenaga elektrik. Begitu juga dalam jana kuasa angin, di mana bilah pada kincir angin tadi diputarkan oleh tiupan angin. Lalu bilah ni yang digandingkan dengan penjana, aci bilah tu, yang disambung kepada kotak gear, kemudian disambung kepada penjana. Penjana akan berputar dan menghasilkan tenaga elektrik. Baik, tetapi di dalam jana kuasa suria ni turbin tidak digunakan. Sebaliknya tenaga cahaya terus ditukar kepada tenaga elektrik melalui tindak balas kimia. Apabila cahaya dipancar pada permukaan panel solar PV, tenaga cahaya akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam bentuk aliran arus terus. Aliran arus dikawal oleh pengawal cas, charge controller. Di dalam sistem ni dia ada pengawal cas yang berfungsi mengawal cas yang masuk ke bateri simpanan tenaga. Bateri simpanan tenaga ataupun bateri bank berfungsi sebagai penyimpan dan pembekal tenaga elektrik arus terus. Ini penyimpan ni ataupun bateri bank ni, dia menyimpankan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada tindak balas kimia tadi untuk waktu-waktu di mana sinaran cahaya matahari tak ada. Maksudnya penggunaan pada waktu malam lah. Pada waktu malam di mana tindak balas kimia untuk penghasilan tenaga elektrik ini tidak boleh berlaku, di mana pada ketika itu cahaya matahari tak ada. Jadi daripada bateri inilah, daripada bateri simpanan tenaga inilah tenaga elektrik dikeluarkan ataupun dibekalkan kepada pengguna. Penyongsang ataupun inverter menukar gelombang arus terus direct current kepada gelombang arus ulang-alik alternating current bagi kegunaan tenaga elektrik domestik. Seperti yang telah kita bincangkan tadi, bahawa pada awalnya tenaga cahaya yang ditukarkan kepada tenaga elektrik ni, tenaga elektrik yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk arus terus. Dalam bentuk arus terus, di mana penyongsang diperlukan untuk menukarkan arus terus ini kepada arus ulang-alik untuk kegunaan domestik. Untuk kegunaan domestik, sama ada di rumah ataupun di kilang. Itu ialah berkenaan dengan jana kuasa suria.